untuk lesson kali ni, kita akan cuba gunakan satu lagi teknik compound objects. Nama dia loft. Okay, so mana dia? Okay, sini compound objects. Okay, similar macam kita buat boolean dengan pro-boolean itu. Okay, dalam group yang sama. Okay, so sekadar nak inform compound objects kat sini dia refer, maksudnya dia kena ada combination lebih daripada satu objek lah. Okay, maksudnya dia kalau macam geometry lane, kalau activate dia terus kita boleh draw that single object. Cuma macam case compound objects, dia bergantung pada objek lain. Okay, dia bergantung pada objek lain. Jadi macam pro boolean, dia kena ada objek yang dia pemotong dia kan. So similar juga macam loft. Okay, kita akan guna satu bukan satu, spline. Okay, kita akan guna spline, okay, untuk buat bentuk yang baru. Okay, alright. So sekarang ni loft tu tak menyala sebab kita tak ada apa-apa objek yang nak di loftkan. Jadi kita start dengan spline dulu. Jadi untuk spline yang saya akan lukis kat sini, dia ada dua. Okey, satu akan jadi path dia, satu akan jadi shape. Saya ulang, path dengan shape. Path ni senang cerita macam laluan dia ataupun tulang dia. Okey, dia punya spine lah. Okay, alright. Dan satu lagi shape. Shape ni akan jadi seolah macam profile dia. Jadi loft ni semudahnya dia akan tarik shape tu ikut path yang kita buat. Okay, so untuk bagi lagi senang faham, saya akan draw sikit path dengan shape. Alright, jadi saya akan draw path dulu. Shape dulu. Okay, so 1, 2, 3. Alright, okay, ini 1. And then saya duplicatekan dia. Sorry. Okay. And then saya duplicatekan lagi. Alright, dan kali ini saya kembangkan dia sikit. Okay. And then saya duplicatekan dia lagi. Okay. Alright. Okay, so kat sini saya ada 4. Okay, 4 line. Okay, yang terbuka. Maksud dia saya tak connectkan dia, saya tak sambungkan dia, tak tutupkan dia. Okay, ni satu. Satu set line, dan saya akan buat satu lagi ni untuk dia punya path. Okay, path dia. Okay, path. Okay, saya akan draw kat sini. Kemudian saya tarik bukan situ. Okay, and then saya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Zip. Okay. Boleh ke? Alright. So yang ni akan jadi dia punya path dia. Okay. Jadi kita boleh bezakan lah yang warna hijau ni dengan yang warna biru cair ni. Okay. Alright. So saya buat tablet ke view ni. Alright. Okay. So saya akan select spine ni. Okay. Ataupun path ni. Alright. Dan bila pergi ke compound, jadi bila sudah select spline, baru loft ni menyala lah. Okay. Saya klik loft. Okay. Now dia ada dua option, sama ada kita nak ambil get path atau get shape. Dan dalam kes ni saya nakkan line ni menjadi dia punya path dia ataupun tulang dia. Okay. Jadi untuk tu saya akan abaikan butang ni dan saya akan activate butang ni. Okay. Alright. Okay, so saya klik get shape. Okay, dan saya akan klik pada shape yang pertama yang sebelah kiri ni. Alright, jadi apa yang berlaku?
dia ambil shape ni, dia letak dekat titik permulaan spline dan dia akan tarik sepanjang laluan spline tu. Okey, dia akan tarik sepanjang laluan spline tu. Okey. Right. Dan kalau kita perhatikan pada view lain, ada satu simbol X kat sini yang warna kuning sini. Okey, yang ni menunjukkan shape kita tu berada kat situ lah. Okey, dan dia akan tarik sampai keseluruhan line. Okey. Now, uniknya dengan loft ni, dia tak terhad pada satu shape saja. Okey, tak terhad pada satu shape saja. Maksudnya kita boleh combine pelbagai shape sepanjang laluan ni. Okey, kita boleh combine pelbagai shape sepanjang laluan ni. Okey, jadi sekarang ni kalau saya tunjuk ke sini, path dia 0.0. Alright. Okey, dan saya gunakan method percentage lah. Jadi senang untuk saya buat estimation. Okey, kalau sini kosong, setengah ni mungkin 50% dan hujung ni 100%. Okey, tengok saya cuba tarik. Okey, perhatikan pada view ni. Alright, saya tutup grid. Okey, kalau saya tarik dia punya path ni punya percentage ni, nampak bintang tu pangkah tu bergerak kan. Okey. Okey, so ini dah 68% dah. Okey, and then 100% hujung. Okey. Jadi untuk shape yang kedua, saya rasa mungkin saya akan pergi ke lebih kurang dalam 20%. Okey. Dan saya klik get shape dan saya aktifkan saya select shape yang kedua ni. Alright, sebelum tu saya tukar view dulu nak nampak. Okey. Sekali lagi 20% get shape yang kedua. Alright. Jadi kalau kita perhatikan ada sikit perubahan kat sini. Okey. Dan kalau kita observe line tu dia dah mengembang Okey, mengembang daripada shape yang kecil ke shape yang besar. Okey, pada jarak 20% ni. Alright. Okey, dan saya sambung lagi. Mungkin dalam 50%. Okey. Get shape sekali lagi. Kali ni shape yang ketiga. Alright. Jadi masuk peringkat setengah ni dia dah kembang lagi lah. Okey. Dia kembang kali ni pada bahagian atas ni. Alright. Jadi kalau saya aktifkan F4, boleh nampak lah shape tu dia mengembang Okey. Dan saya pergi ke 60%. Alright. Get shape. Kali ni yang last shape yang last kali. Alright. Nampak dia kembang lagi. Dan uniknya loft ni, kita boleh gunakan shape yang sama untuk reference bagi path ni. Okey, maksudnya boleh pakai lebih dari sekali. Okey, boleh pakai lebih dari sekali. Jadi macam sekarang ni pada 60% ada kat shape 4 ni saya letak ke sini. Sekarang saya akan pergi ke misalnya 80%. Okey, saya ambil get shape yang sama juga. Okey. Alright. Jadi apa yang berlaku? Dia akan kekalkan bentuk ni, okey, pada 60 dan 80%. Okey. Jadi dia akan kekalkan saiz bentuk ni pada 60 hingga 80% lah. Okey. Alright. Dan pada 100%, saya ambil balik shape yang permulaan tadi. Okey, maka dia akan menguncup balik lah. Alright. Okey. Alright, jadi nampaklah daripada 0 pergi ke 20, pergi ke 40, 60, 80 and then 100. Okay. Alright. Dan sekarang ni kalau saya cuba keluarkan shape ni. Alright. Okay. Dan loft ni sebenarnya bila kita gunakan loft ni, actually dia hasilkan objek yang baru Jadi line tu dia hanya akan refer lah, dia akan rujuk untuk pembentukan objek yang baru buat ni. Okay. Alright. Sekarang ni saya keluarkan dia dulu. Okay. Mungkin saya nak rotatekan dia 90. Okay. Dan buat clone instance. Okay. Dan saya flipkan dia. Alright. Dan saya alignkan dia bagi duduk bersebelahan lah.
Okey, current object maximum. Sorry. Kat pening sikit ni. Alright, position maximum. Okay. Alright. Okay. So sekarang ni saya ada duplicate dua-dua ni lah. Okay. So jadi duduk bersebelahan. Okay. Nampak macam kepala macam tu apa. Ular tudung pun ada. Okay. Mungkin kita boleh guna untuk design benda-benda yang organik lah. Okay. Saya tunjuk lagi. Alright, now macam saya mention tadi, dia akan rujuk balik pada spline yang kita gunakan untuk tulang ataupun path dengan shape ni. Okay, bentuk ni dia akan respon kalau kita ubah apa-apa shape atau path yang kita guna ni. Alright, misalnya tulang ni. Okay. Alright, saya alihkan dia ke ruang yang sedikit jauh supaya senang untuk kita perhatikan. Okay. Buat masa ni kalau saya alihkan zoom saya saja, dia tak ada apa-apa perubahan sangat. Okay, tapi kalau saya start edit dia, okay, kalau saya start edit, okay. Alright, misalnya kat sini saya fokus kepada objek ni. Dan pada view top, okay, saya cuba adjust line ni. Okay, tengok So sekarang tulang ni ataupun dia punya path ni saya modify. Nampak? Okay. Alright. Okay, dah macam pacat pun ada. Okay. Alright. Okay. Jadi kita boleh control lagi objek ni lah. Jadi bila kita guna glove, tak semestinya dia macam tu. Maksudnya masih lagi ada ruang untuk kita ubah sesuai. Okay. Dan bukan terhad pada path. Dia punya spline pun. Okay, sorry. Dia punya shape yang kita guna pun juga kita boleh ubah dan dia akan respon lah. Okay. Dah jadi ular sawa. Apa ular senduk. Okay, ular senduk. Okay. Dah mula dapat kepala macam ular senduk lah. Alright. Okay. Alright. Jadi antara contoh lain yang kita boleh guna dengan loft ni adalah untuk buat objek yang transition daripada satu shape ke satu shape. Okey. Jadi untuk itu saya akan save ni dan kita save scene lain sebentar. Okey, so kali ini saya akan cuba loftkan bentuk baru dan kalau tadi saya gunakan shape yang terbuka. Maksudnya macam contoh line tadi ialah bentuk V tadi. Jadi dia tak tertutup, dia tak bersambung. Dan kali ini saya akan cuba bentuk saya akan guna shape yang tertutup. Alright, rectangle. Okay, misalnya macam ni. Okay, dan dalam rectangle tu okay, saya bagi dia melengkung sikit. Okay, dan saya buat rectangle yang kedua. Okay, pun sama agak segi melengkung sikit. Alright. Okay, dan pada hujung satu lagi tu saya akan buat circle pula. Okay, satu lagi. Okay, dan yang ni saya buat salinan dia. Okay, shift drag kalau kita dah tahu teknik shift drag untuk clone. Jadi beza dia yang ni saya buatkan dia sedikit macam square lah Jadi 40 kali 40. Okey, saya buat macam ni. 60 kali 60. Okey. Alright, dan semua ni saya akan convert to spline sebab saya nak jadikan dia shape lubang. Balik. Bukan yang tu, sorry. Spline. Okey, jadi yang ni saya akan attachkan dia dengan yang dalam ni. Okey, dan yang ni pun saya akan attach dengan yang dalam ni. Okey, dan sama juga macam ni.
Saya akan attach dengan yang dalam ni. Okay. Alright. Jadi kita ada 3 shape yang berbeza lah Okay, jadi untuk mudahkan bagi nampak saya tukar warna lain. Kita kali ini terang sikit. Mungkin ini sikit saya apa saya yang ni sebab dia jadi warna warna biru. Okey. Dan untuk shape-nya, path-nya, okey, saya gunakan ini pula. Kali ni saya nak dia berdiri lah. Okey, soalan macam host Okey, jadi daripada situ dia pergi ke situ dan dia pergi ke situ. Okey. Alright. Jadi apa saya akan cuba buat? Kalau perhatikan kat sini, saya dah ada line ni dan saya lengkungkan dia. Pakai fillet. Alright. Okay. Okay. So, yang ni tulang dia punya path dia. Dan yang ni shapes dia. Okay. So, saya akan buat dia bulat. Straight. Kemudian dia transition menjadi part segi. Dan part segi tu akan straight. Dan part segi tu akan kembang jadi part segi yang lebar tu. Okay. Compound objects. Okay. Alright, so kita ambil loft. Okay, dan kalau perhatikan tadi saya start lukis path ni daripada bawah dan naik ke atas. Maka yang cost percentage ni akan berada kat bawah ni lah Okay, jadi saya get shape yang mula-mula, yang bulat ni. Okay. Alright, jadi dia naik pipe macam ni lah. Okay, dia akan naik pipe ni dan kita boleh check kat ujung ni berlubang lah. Okay. Maksudnya dia akan tarik seolah macam extrude. Okay, ada lubang kat dalam ni. Okay. Now, saya akan tarik dia lebih kurang jadi saya kena refer view ni. Modify and then shape path ni saya naikkan sikit. Okay, saya nak dia maintain lagi bulat kat sini sampai sini. Okay, banyak tu. Okay. Get shape. Bulat sikit lagi. Alright. Maksudnya kalau kita nampakkan kat sini, view ni nampak dia punya intersection lah. Okay. Alright. Okay. Cross section kat sini jadi bulat. Okay. Kat sini dia akan mula jepas segi. Okay. So, jadi saya naikkan sikit path percentage ni. Path percentage ni sampai kat sini. Okay. Dan dia akan jadi path segi. Okey, berkemungkinan besar dia akan terpulas. Dan untuk ini, okey, agak nasib baik dia tak adalah terpulas sangat. Okey, kita cuba tengok. Oh, okey, alright. Ada sikit terpiuh kat situ. Okey, tak apa, nanti kita boleh adjust nanti. Nanti kita boleh adjust. Okey, dan sama macam shape ni, saya nak ada bentuk part segi ni kekal sampai ke sini, baru dia start kembang. Okey, so jadi lebih kurang sini baru saya kembang. Jadi saya view sini, saya tarikkan path ni, kalau tengok kat sini, sampai ke situ. Okey, and then get shape. Sekali lagi, saya akan klik ke shape yang tengah ni. Alright, jadi dia akan kekal lah, macam tu lah. Okey, kemudian lebih kurang sampai kat sini, baru saya transition dia ke part segi yang lebar tu. Okay, and then get shape. Kali ni yang shape besar tu. Okay, so pastikan dia memanjang ke atas. Okay, memanjang ke atas. Okay, yang ni jangan salah kita boleh modifykan dia. Alright. Okay, so yang ni saya boleh just stop sampai dekat ni. Maksudnya saya tak perlu ulang balik sampai ke dekat yang 100% lah. Okay, yang 100% tu. Sebab saya rasa yang ni memang dah cukup sampai ke hujung dah. Okay. Nah, untuk putarkan objek ni, okay, kita offkan get shape. Sekarang kita kembali ke sini. Alright. Okay.
Okey, nampak ah? Okey. Alright. So okey. So saya pusingkan dia 3 apa? Sorry, ikut jam ke kanan dan yang ni pun sama. Saya select ni balik. Pun sama juga saya akan pusingkan dia ke kanan. Okey, 90 darjah. Alright. Jadi kat sini hingga sini cantik dah. Okey. Alright. Sebab daripada part ni, part ni ada angle tu dah cantik dah. Cuma dekat sini dia dah lari sikit. Okey, dia dah berubah kan. Jadi kat sini apa kita buat? Dalam loft sebenarnya kita boleh saja pick objek yang dah di loftkan ni. Okey. Dan buka dia punya sub menu dia. Jadi kat sini dia bagi option sama ada kita nak adjust shape dia atau path dia. Okey. Alright. Okay. So shape dia. Saya boleh select shape yang ni. Okay. Dan boleh saja saya putar. Okay. Jadi dia akan update lah kat sini view ni. Okay. Okay. Alright. Saya offkan F4. Nak tengok macam mana dia punya topology tu. Okay. I think this one is quite okay. Dan bawah pula. Semoga saya akan tarik sini. Sebab kita tak mahu dia nampak terpiuh daripada bawah kan. Okay, I think this one should be okay. Sikit lagi. Saya kena adjust sikit lagi kot. Okay, adjust sikit sebab masih lagi nampak dia punya lengkung tu. Okay. Alright. Pusingkan sikit lagi. Okay. Dan untuk yang bawah pula. Okay, I think this one is much better. Okay. Alright. So, ni antara salah satu aplikasi loft lah. Jadi, kalau macam siapa yang nak buat design macam ni yang berubah daripada satu shape ke satu shape. Misalnya nak lukis piping atau hose dalam sistem engine ke turbine ke whatever ke, jadi kita boleh gunakan loft lah. Okay. Jadi dia boleh berubah daripada satu shape ke satu shape. Dan shape tu pula kita boleh guna sama ada yang terbuka macam yang V tadi tu, yang mula-mula tadi yang sebab loft tu, ataupun kita buat dia tertutup dan berlubang macam ni. Pun boleh juga. Okay. Pun boleh juga. Alright. Okay. So agak fleksibel lah. Jadi contoh lain mungkin kita nak design bentuk produk ataupun bentuk misalnya macam tangki motosikal. Okey, jadi macam-macam yang boleh diaplikasikan lah. Okey, jadi apa yang penting kat sini, you don't try, you don't know. Okey.